lah table tu akan diberi. So cuma kena tahu macam mana cara nak dapatkan data tu je. Okay, so memang direct sebenarnya masukkan dalam formula tu je. Sekejap saya nak present sikit untuk yang example tu, just nak explain sikit. Ni one kan. Okay, yang part 1 ni, part 3 ni, sorry okay, ni questions. Okay, ni direct. Saya rasa questions lah. Dia cuma nak tahu what is the value of K and then what is the minimum lah. Okay, minimum capacity for circuit breaker. Ini direct question sebenarnya. And then analyze the minimum size due to the short circuit temperature rise. Okay, ni pun direct. Cuma yang saya nak highlight kat sini, dia ada 2 questions kan. Satu, awak ambil nilai K. Okay, K ni awak kena pilih lah, ada 2. Satu yang copper, satu aluminium. So dalam questions ni adalah copper. So yang questions ni copper kan. So bila copper kat sini, okay, kat sini kan copper. So kena pilih yang rumus yang untuk copper lah. So kena pilih yang biasanya K tu dekat sini ada perubahan. Okay, nilai sini dengan nilai sini. So make sure awak pilih formula yang betul lah. Okay, yang tu direct. And then, okay, yang ni. Okay, analyze the minimum size. Okay, yang ni kita ada fault clearing time, betul tak? Kalau kat sini. Okay, kat sini 10 times, memang dalam question tu mention 10 times. And then we have the fault clearing time for this system 0.02. Mana dapat 0.02 ni? Ada any idea? Sebab awak suppose benda tu diberi sebenarnya. Kat mana awak nak dapat nilai 0.02 tu? Awak dapat daripada table, doktor, table. Daripada table kan? Okay, table tu sekejap dia mana topik. Okay, yang ni. Okay, table yang ni kan, nampak kan? Sebenarnya dalam video tu saya dah attach dia punya table tu. So macam senang lah, direct. So kat sini kalau awak tengok, okay, dalam questions tu dia mention apa? Fault clearing time. Okay, bila kata fault clearing time, kita ambil yang 20 second kat sini, 0.02 kan, betul tak? Okay, kita ambil 20 millisecond because dekat sini yang first ni adalah relay sensing ataupun pick up time. Ini adalah keadaan di mana fault tu dia detect. And then relay tu trace what is the type of the fault. So ada 20 millisecond. So that's why yang ni adalah minimum minimum fault clearing time tu lah. Okay, dalam question dia mention fault clearing time kan. So fault clearing time tu adalah masa yang fault tu relay tu trace the fault. So that's why kita ambil 20 millisecond. Kita tak ambil yang ni kita tak ambil yang ni, kita tak masuk, yang ni tak ada sebab dia nak yang nilai untuk fault clearing time tu sahaja. Kalau kita ambil sampai number 5 ni, yang ni dah maksudnya dia dah sampai, dia dah clear. Circuit breaker dah operate and then relay overshoot tu dia dah trace and then safety margin tu pun dia dah consider and then the total is 120. Tapi dalam questions tu dia nak sampai minimum clearance fault sahaja. Maksudnya masa pick up time tu. Okay, maksudnya trip lah. Okay, clear? Clear Saya cuma nak highlight kat situ je lah. Takut ada yang tak berapa clear mana dapat kan. Okay, so yang ni clear So masuk je lah dalam formula A tu. So awak akan dapat lah what is the minimum size. Okay. Okay, yang ni practice number 2 ada student masuk ke? Kalau ada tolong bagi tahu saya Tak ada. Okay, kalau ada tolong bagi tahu saya untuk saya ni lah admit. Okay, yang ni questions number 2 ni, yang ni melibatkan K1 until K4. So kat sini dia mention all the information kat sini kalau perasan lah kan. Macam saya cakap dulu ada lead berapa and then formation dia, spacing dia berapa
and then dia punya number of cable berapa, and then dia punya temperature, for thermal resistivity berapa. Okay, so semua maklumat diberi, baru kita boleh consider the K1 until K4. Okay, kalau tak diberi tak boleh consider lah, kita kira dia macam tak involve. Okay, okay, and then kat sini dia bagi hertz kat sini. Okay, hertz kat sini adalah, tujuannya adalah untuk measure the time. Okay, sebab tu kalau tengok kat sini, question sama dia nak fault clearing time, dia nak what is the initial size. Okay, yang kedua pun initial size, tapi kita kena consider all the K. Okay, and then number 3 is voltage drop lah. Okay, so yang ni table ni memang diberi lah kalau dalam test ke final ke, so akan diberi. Okay, sebab dia standard. So yang ni kena tahu macam mana nak refer lah. Okay, untuk yang ni cuma saya rasa yang ni senang, direct lah kan. Nak dapat S load, divide by efficiency times with the K. Okay, yang ni kita dapat lah all the S load. And then kita dapat short circuit, dia kata mention kat sini 150, tu tak? Okay, 150 times. Okay, so kita kali dengan 150. Okay, I short circuit macam biasa, kita bahagi. And then T kat sini, okay, to get the T value, you have to, T is equal to 1 over F. So that's why kita dapat 1 over 50. Okay, so kat situ dia punya T. And then K macam biasa, aluminium kan. So that's why kita kena consider yang aluminium lah. So kita dapat dia punya value of A. Okay, A kat sini area kita dapat 74. And then kita kena pilih yang paling hampir, and then from the table, and then kita dapatlah 95. Okay, yang ni adalah standard untuk kabel after kita consider the short circuit condition tu. Okay, yang ni, okay, ni direct. Okay, kita kena dapatkan nilai K. Okay, yang ni macam saya cakap lah, kena refer kepada table yang diberi lah. Okay, so kita ada arrangement, kita ada depth. Okay, semua tu kena consider. And then daripada sini, kita darab dengan kita punya nilai ampacity. So ampacity kena refer yang 95. Sebab yang ni adalah considering the short circuit condition tadi. Okay, and then kita refer, and then kita dapat lah. Yang ni kena tengok table. Yang ni pun senang direct je lah daripada table tu. So awak kali je lah dapat dia punya ICCCC. So daripada sini kita tengok ICCCC kurang daripada I load. So that's why kita kena consider higher size. Sebabnya kalau tak nanti kabel ni, kalau kita lay 95 mm square ni, kita tak boleh cater the condition of short circuit. Nanti dia akan berlaku fault lah. Bila kita anything happen, ataupun bila load kita on, dia akan berlaku fault kat situ. Sebab size tu tak cukup untuk carry the high short circuit current tu. Okay, that's why kita kena pilih yang paling atas lah. Maksudnya after 95, so kita ambil 120. Okay, yang ni untuk consider 150 times tu. Kalau kita ambil yang 95 nanti memang tak cukup sebab dia kurang daripada yang ni. Sebab dia kurang daripada I load. Okay, clear? So yang ni direct lah. So yang voltage drop pun direct questions. So yang ni pun refer table. So yang ni awak refer R dengan X ni untuk 3 phase. Okay, kabel 3 phase, length dia 500 meter. So yang ni sama macam lebih kurang utilization lah. So kita tengok dia punya RX value and then masuk dalam formula. So ini direct, ini pun direct. So kalau kat sini kita tengok for 95 mm, dia punya voltage drop is 40 something. For 120, dia punya voltage drop is 32 point something. So means that kalau accurate, sesuai kabel yang kita select tu accurate ataupun sesuai, and then dia punya voltage drop akan kurang. Kalau tak nanti voltage drop akan tinggi lah. That's why nanti dia akan berlaku fault bila kita on the load. Okay? Okay, that is the condition lah. Macam mana kita nak, how to measure the current, the size of the cable and also the voltage drop. Okay, yang ni kita kena consider because kita dah kena consider all the loads. Okay, after kita dah verify all the loads and the total connected load semua tu, and then baru kita boleh measure what is the cable size. Okay, so dia punya sequence dia macam tu lah. Kita tahu dia punya load and then kita tahu dia punya size of transformer. So daripada transformer tu, dia ada kabel yang kita kena nak lay to all the loads kan. So that's why kita kena measure the size. So topik tu
kita akan come out dengan design of the cable lah. Okay, topic 1 transformer, and then topic 2 cable. Okay, any questions untuk yang ni? Ya, Doktor, ada yang nak masuk nak join Google Meet. Okay. Okay, so topik tu clear. So kita dah habis topik 1 and topik 2. And then saya ada bagi extra exercise for topik 1 and topik 2. Okay, yang tu nanti tolong buat sebab yang ni lebih kepada macam mana awak nak involve on design lah. From the load and then transformer sizing and then cable lah. Okay. So dah cover 2 topik. So next week kita akan cover quiz for chapter 1 and chapter 2 lah. So awak ada almost 2 weeks, okay, 1.5 weeks untuk study for topic 1 and topic 2. Okay. So yang tu nanti ada theory and ada calculation lah. Okay. So next adalah saya nak explain sikit berkenaan dengan project. Okay, so yang dekat dalam author saya dah create group. So untuk group tu maksimum 6 Ada yang 6, so yang mana saya dah assign 6 tu boleh masuk 6 lah maksimum. So yang ada yang 5 lah. So paling sikit 5 dan paling banyak 6. So nanti yang tu awak boleh assign sendiri ahli kumpulan. Untuk 2 satu project report, satu presentation. So make sure report dengan presentation ni ahli yang sama. Okay, jangan, sebab macam semester lepas ada berlaku project ada 5 orang, dekat presentation author tu ada 4 orang, jadi termiss orang. So at the end seorang tu tak dapat markah untuk presentation. Okay, tu pun nasib baik student tu check lah dia punya carry mark kan. Kalau dia tak check mungkin dia tak perasan, sebab saya akan sebab markah ni markah by group. So saya tak akan insert satu-satu, saya insert by group tau. So suppose bila saya insert by group, contohnya group 1 kan, so saya letak markah untuk group 1, all the members inside the group 1 tu akan dapat markah yang sama. Okay, that's why jangan miss nama ahli kumpulan tu. Okay, kalau tak nanti dia tak akan dapat markah nanti. Okay, clear So kalau dah tak ada any questions, saya akan proceed sikit explanation for assignment, project and assignment. Saya nak record, saya lupa sekejap. So nanti yang ahli kumpulan tu nanti awak assign sendirilah by this week. Make sure semua clear lah ahli kumpulan tu. Saya dah buka dekat author. And then, okay, ni saya nak present sikit what is the project lah, kriteria. Okay, nampak Okay, yang ni untuk projek. Okay, kalau tengok projek kat sini, awak kena design Okay, general requirement of project and assignment. So project and assignment ni ada 2 lah. Okay, so ada project, ada assignment. So dekat project ni ada 2 nanti. Project report and presentation. Okay, so project and assignment ni include dalam project juga sebenarnya, cuma dia ada kriteria yang awak kena buat for assignment. So nanti dekat report tu kena asingkan lah, kena bagi nampak untuk yang awak highlight on assignment. So design and analyze the industrial electrical network based on specific loading. So kat sini loading diberi So maksudnya awak tak payah carilah, kalau yang last semester awak cari kan. Yang ni load dah di-specify, dah diberi lah. Okay, and then prepare technical report to present the project outcome. Okay, and then create a presentation video clip to demonstrate the project outcome. And then the soft copy of technical report and presentation should be submitted latest by, ni due date lah, 23rd December and then 30 December. Before 5 PM. So kat sini dah specific detail due date dia. So
Okay, project rules. Yang ni lah macam biasa, rules of project and assignment. So, plagiarism. So, yang ni make sure tak ada any plagiarism not allowed to utilize any technical parameter or layout even parts as being designed or used by other group. So, make sure tak samalah. Okay, awak punya report. And then not allowed to copy any part of the report content prepared by other groups. And then not allowed to use any part of the slide or video as prepared by other group. Okay, so make sure tak ada copy or tak ada plagiarism kalau ada any questions boleh tanya direct. Okay, and then technical report kat sini mention lah ada contoh. Okay, yang ni project instruction, contoh of technical report, example of technical report and schedule ada saya letak dalam learning material under project instruction. So kat situ ada project instruction folder, ada 3 dokumen dalam tu. So boleh download and then boleh check lah. Okay. Okay, and then kat sini report 10 to 15 pages. Okay, kat sini clear mention And then yang ni elemen yang kena ada lah. Okay, we have introduction. Okay, introduction and then we have methodology. Okay, kena explain detail on the methodology yang awak guna. Okay, the process. And then the step of analyzing. Kat sini kita ada proses kan. Mula procedure. And then kita ada process of design. And then kita ada step of analyzing. And then design issue. Okay, if possible lah. So kena mention detail dalam awak punya report. And then project outcome and discussion. Yang ni kena demonstrate and discuss. Okay, the significant and presentable project findings. So kena ada project findings kat situ. Okay, and then conclusion lah. Okay, so yang ni detail all the elements, kriteria yang kena ada dalam report. Okay, and then we have video presentation. Okay, yang ni detail. Okay, maximum 12 minutes. Okay, jangan lebih Yang ni nanti, okay, satu saya nak nanti awak upload dekat Otter. And then satu lagi, saya nak awak upload dekat YouTube. Nanti saya akan bagi link lah. Nanti tengok macam mana. So saya akan bagi satu mungkin dokumen Excel form untuk awak letak all the link yang awak update yang awak upload dekat YouTube lah. Untuk project video Okay, then project and assignment task. Okay, kat sini saya cakap maximum 6%. 6%. And then saya dah create dekat awak punya group activity. Okay, so nanti please insert all the group members lah. And then dah insert tu log for both report and presentation. Ada 2 kat situ. Okay, so tak boleh cross section yang ni. Maksudnya student tak boleh cross section. So dalam contohnya kalau section 1, members dalam section 1 sahaja. Okay, sebab nanti nak senang untuk KE markah lah. Okay, and then perform visibility study on the given industrial load. Okay, yang ni pun load diberilah. Okay, refer appendix A. So nanti tengok Okay, the study should focus on proposing a sustainable network design for installation area or section. And then the total estimated power demand. Okay, we have PQS. Okay, for continuous, intermittent and standby. And the overall power factor. Okay, the estimate of power demand should be analysed using Microsoft Excel. Okay, kat sini mention semua detail Okay, and then peak load. And then operating load. Okay, ini operating load. And then we have peak load. And then design load. Criteria, the concern on the supply, reliability and safety, future expansion should be considered. Okay, yang ni pun saya ada explain sebelum ni kan. Okay, kita ada spare. Okay, so yang ni pun awak kena consider lah. Okay, so kena consider all the future expansion lah. So ada standby, kena ada standby and ada spare. Okay, so kena ada elemen, 2 elemen ni lah for your design. And then you have to sketch the one line diagram. Okay. For the industrial installation by showing the mains, okay, distribution transformer. And then propose the installation method, cable, incoming and outgoing feeders, MCC and other load division. Okay, decide the incoming KV. Okay, yang ni adalah from the kita dah belajar pun
in chapter 1, incoming kVA. And then kita tahu what is the size of the transformer. So after we calculate the S value, okay, apparent power, and then we have to know what is the incoming kVA for the industry. So yang tu pun dah belajar sebenarnya. So yang ni that's why instruction ni given after chapter 1 and chapter 2. Means that awak dah belajar all the theory and the calculation, and then baru awak nampak lah how to start your project. Okay, and then perform appropriate modelling. Okay, work of the scarce industrial power network in ETAP. Okay, yang ni ETAP ni nama a commercial electrical analysis tools. Okay, yang ni software ETAP ni. So yang ni awak boleh beli dekat Shopee sebenarnya dalam, tak ingat, dalam RM5 less than RM10 saya rasa harga dekat Shopee lah. So yang ni awak kena beli sikit lah software ni ETAP ni. Okay, a commercial electrical analysis tool. Yang ni memang software lah, analysis tools. Okay, and then specify your own setting on each electrical equipment. Okay, yang ni awak kena buat nanti dalam ETAP tu. Nanti sebenarnya awak boleh google lah, banyak juga orang guna ETAP ni. And then satu lagi nanti akan ada video from Dr. Kok, akan tunjuk lah how to use this software, okay, untuk your simulation. Okay, before that awak dah boleh plan lah untuk awak beli software ni. Okay, dekat Shopee ada. And then analysis the network performance by running the power flow analysis. Okay, yang ni kena buat analysis sikit lah, and fault analysis. Okay, for the fault analysis you are required to allocate single phase to ground fault. Okay, kat sini dah mention, dah clear untuk fault tu apa jenis fault yang awak kena letak. So letak single phase to ground fault. Okay, at 2 different critical bus bar. Okay, yang ni kena determine lah what is the 2 different critical bus bar tu. Sebab nanti awak punya load ni ada banyak bus bar kan. Going from the source to the load, and then ada bus bar connect. So kat situ nanti kena determine lah the 2 critical. Okay, critical bus bar. Basically critical bus bar ni untuk load yang very critical lah. Okay, untuk macam contohnya kata lighting, socket, yang biasa tu biasanya kita tak consider. Sebab yang tu yang standard. Okay, kita kena consider yang critical load. Yang kalau boleh, load tu tak boleh shutdown. Kena 24 hours operate. So yang tu kena determine lah. Okay, clear setakat ni? Ada any questions? Tak ada? Boleh respon sikit tak? Saya takut saya line tak okey. Dengar tu, dengar. Dengar So clear Okay. And then okay, E, describe your design issue. Okay. And its possible solution that relate to environmental and sustainable. Kat sini kena mention environmental and sustainability ni. Concern, add methodology and project outcomes. Sebab yang ni adalah dekat sini note this is your assignment instruction. Maksudnya kena ada element of environmental and sustainability concern. Kena maksudnya awak punya design ni kena ada element of environmental and sustainability. Yang tu markah untuk assignment 5% tak silap saya. Okay, so kena ada elemen yang tu. Kalau tak ada nanti awak punya assignment tu tak ada markah. Okay, even nanti dekat report awak highlightkan lah this part E ni awak kena highlightkan. So nanti boleh maksudnya clear lah the part for the assignment. Okay, clear So ada dua kat sini, ada 2 elemen project and assignment. Tapi dalam report yang sama. Cuma elemen dia kat sini for assignment kena ada environment and sustainability concern. Okay, and then F, prepare a technical report. Okay, to present your outcome and analysis result. Okay, the template can be downloaded group activity lah. Kat sini saya dah bagi dekat dalam learning materials. So senang nanti awak ambil dalam situ je. Takut nanti cari-cari kan kat mana kan. So all the document for instruction, schedule and project report template ni ada dekat dalam learning material. Okay. Okay, kat sini mention lah macam mana awak nak define your group project. Okay. If you are in group
section 1, group 2. So awak rename awak punya project tu 1, 2. Okay, so senang nanti nak determine lah. Okay, and then perform the group presentation on the outcome. Okay, ini kena ada lah. So yang ni macam biasa, record, compile, save the presentation and video, click. Okay, and ni pun kena upload dekat Author. And then submit your technical report and presentation before the due date. Okay, due date pun dah diberi So ada dua benda, technical report and presentation. Kat sini pun, so kena letak dalam folder yang betul lah. So saya dah create folder for project report and project presentation. Okay, ini appendix ni, ini list of the industrial loadings. So kat sini detail what is the load description. Okay, ada load description. And then what is the kilowatt, okay, voltage kat sini mention. And then kita ada power factor kat sini. And then efficiency. And then duty. Okay, kat sini pun dah mention sebenarnya C and S. S for standby, C for continuous, intermittent I for intermittent. Okay, ada any questions? So kena refer to this load. So kena ikut load yang ni lah. Okay, then kita ada appendix B, technical report. So yang ni contoh technical report lah. So and then kita ada appendix C adalah assessment rubrics. So kat sini pun dah mention rubrics. So awak boleh pilih awak nak yang mana sebenarnya. Okay, so untuk PLO 3, this one for design, development of solution. So kat sini mention apa kriteria yang ada, and then what is the range ataupun level for poor, very poor, poor good, very good and excellent. So boleh pilih lah awak nak yang mana. Okay, so make sure report tu meet all the requirement yang ada dekat sini, rubrik ni. Okay, and then kita ada environmental and sustainability. Yang ni saya cakap ni, yang ni adalah bahagian assignment. So element for environmental and sustainability tu adalah part markup untuk assignment. Tapi dalam report yang sama. So report project and assignment lah. Cuma elemen tu kalau boleh asingkan bagi nampak clear. So bila awak asingkan, saya so senang lecturer nak bagi markah based on the kriteria. Okay? Jangan nanti awak campur aduk nanti sampai lecturer pula nak kena cari mana part sustainability awak, mana part environmental tu. Jadi macam susah lah. So kalau boleh ada satu subtopik yang baru and then awak highlight all the element tu. Okay? Untuk part assignment lah. Okay, ada any questions? Tak ada. So saya rasa clear saya explain. Okay, instruction for the project. Okay. So kalau tak ada, saya nak tunjuk yang ni schedule ni. Okay, yang ni schedule weekly target task. Okay, for project and assignment. Okay, so yang ni kita adalah, okay, start from week 5 lah. So this week 4 for, kita dah start sebenarnya. Week 4 for explanation of the project. So saya explain lah all the detail for the project. And then kat sini task start from week 5. Okay, and then kita ada week 5 completion of the group. Maksudnya by this week awak kena buat, by next week kita dah boleh run the project. Awak dah boleh start your project lah. Okay, and then software pun dah boleh install lah. Okay, and then week 6 completion of power demand. Okay, kat sini. Yeah. Okay, so week 6 kita dah start. Okay, yang ni dah kena ada week 5. So week 6 dah start for the power demand estimation using Microsoft Excel. Okay, and then completion of the single line, one line diagram. Okay, ni pun dah kena buat. Okay, and then dah boleh sketch. So memang detail detail weekly planning tu. So maksudnya awak kena buat based on this planning lah. So kena ada elemen tu. So sampailah completion of the presentation video and submission. So kat sini pun ada due date dia. Okay, so awak punya project adalah for 8 weeks. Okay, ada 8 weeks starting from week 5 until week 12. Okay, week 11 awak hantar project report. Okay, yang ni dah boleh submit. Okay,
Yang week 12 adalah submission of video. So video tu boleh lambat sikit lah. Okay. Ada any questions? Yang ni pun saya dah upload dekat learning materials. Okay, yang ni adalah technical report ni pun saya dah letak dalam folder yang sama lah. So kat sini clear, group leader, and then content. Kat sini content pun dah ada clear. Maksud guideline untuk whatever, what element, what criteria you have to put, semua ada dekat sini. So just make sure elemen tu semua ada. Okay, contohnya macam ni kan, ada elemen of ni elemen environmental kan. So environmental ni dah ada elemen kat sini. So yang ni pun environmental, untuk assignment pun dah ada. So make sure asingkan lah supaya nampak elemen tu. Okay, yang ni semua ada lah. So boleh tengok ni project outcome. Dan conclusion semua by chapter, reference kena ada So any appendix lah, layout. Okay, guna Excel. And then one line diagram. Single line diagram tu kena ada. And then sample of significant simulation result kat dalam appendix. So clear task yang awak nak buat tu very clear. So tak ada isu nanti student tak tahulah, semua load tu pun sama semuanya. Okay, ada any questions? Tak ada, clear? Tak ada doktor. Tak ada clear So saya nampak benda tu, dia punya instruction tu very detailed instruction. So suppose tak ada issue lah. Okay, so by this week dah boleh start untuk awak buat, itulah, awak form the group members dekat dalam Otter. So nanti kalau dah ada tu awak lock lah. Dah cukup members, lock. Okay, maximum 6 student, minimum 5 student. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, ada anything lagi? Ada any issue? Okay, exercise tu tolong Okay, saya okay, untuk yang sekejap saya buka Otter sekejap Untuk yang activity 1, individual activity So yang ni okay, kita kalau tengok sini saya present sekejap. Okay, kalau tengok kita punya aktiviti kat sini, betul tak? Okay, aktiviti kat sini. Individual activity dah ada 3 suppose tu tak termasuk pool. So please make sure semua yang saya minta awak buat, sama ada pool, respond for pool, and then topic 1, survey, okay, topic 1 survey for week 2, and then exercise, kita ada exercise topic 1 kat sini kan. Okay, and then ada additional for this week, additional exercise for topic 1 and 2. Make sure semua buat semua upload, sebab yang ni saya consider as your attendance. So kalau tak ada, saya nak keluarkan warning letter. Sebab kalau saya consider kelas online, memang ada yang tak masuk pun sebenarnya. So saya bagi peluang lah, sama ada saya check by online, synchronous class. Okay, yang kita boleh dapat direct lah. Saya boleh dapat list, name list tu direct from the Gmeet, Google Meet tu. And then satu lagi adalah from Otter yang ni. So yang ni saya boleh directly, memang boleh tengok sebenarnya. Sekejap kita tengok contohnya okay, survey. So kat sini kalau tengok ada Atira, ada yang tak hantar. So saya assume yang tak hantar ni sama ada Nurul Izzati pun ada yang tak hantar. So saya assume yang tak hantar ni sama ada dia tak tengok video tu and dia tak respond. So section 1 and section 3. Section 3, okay, ada seorang tak hantar, Muhammad Arif Izzuddin. So please hantar and then Umur Barakah pun tak hantar. So suppose bila awak dah play the video, awak just respond, bukan soalan panjang pun. Soalan tu simple questions je.
Okay, untuk make sure yang awak faham. So tak ada isu nanti sudah tak faham kan. So awak boleh tanya anything dekat dalam G-form tu. Okay, and then upload the screenshot tu, upload je kat sini. Okay, sebab saya nak make sure yang, maksudnya senang saya nak tengok, oh semua orang dah respon. Okay, please And then kat sini ada exercise topic 1. Okay, exercise topic 1 pun sama. Ada yang tak hantar. Atira tak hantar. Atira saya dapat information yang dia kena COVID kan. Satu family. So dia minta lambat sikit lah. So, okay, Atira. And then for section 3. Okay, ada Afiq, Fikri, Muhammad Arif, Izzuddin, Syed Amiruddin. Tak hantar lagi So suppose saya dah bagi tempoh seminggu lebih untuk hantar. Okay, so tolong hantar So kalau tak kawan-kawan kalau tengok ada yang saya listkan, saya sebut nama tadi tak ada dalam Gmeet kita hari ni, tolong kawan-kawan lain tolong remind kawan awak yang tak hantar lagi ni. Okay, kalau tak nanti by next week saya keluarkan warning letter lah. Sebab awak dah tahun 4 kan, suppose benda ni saya tak payah monitor. Okay, tanggungjawab awak sendirilah. Okay, so and then ada additional topic lah. So yang ni by this week dah boleh buat So please, and then pool pun sama, saya check ada yang tak respon. Saya rasa senang je, respon tu yes or no je. So please respon. Tu senang. Kalau anything untuk audit and then diorang nak proof of attendance, so saya boleh defend lah student. Okay, ada anything lagi? Tak ada, Doktor. Tak ada So clear So kalau tak ada apa-apa, kita end our session. So please next week, by this week, settlekan exercise for topik 1 dan topik 2. Ada extra tu, extra exercise. Okay, untuk yang exercise 1, saya dah upload sebenarnya dia punya solution dalam learning material topik 1. Okay, so kat situ awak boleh tengok dia punya solution. Okay, cuma itulah macam saya cakap lah, saya assume semua orang dah hantar, tapi ada lagi yang tak hantar. So make sure yang tak hantar tu tolong hantar sebab yang ni pun untuk awak juga. Okay, so exercise 1 and 2, exercise, saya tak akan bagi solution kalau ada student lagi yang tak hantar. So make sure semua hantar, baru saya bagi solution. Okay, Atira okay? Atira saya dapat information Atira kena COVID lah. So nanti hopefully anything Atira boleh PM saya personal lah So kalau tak ada apa-apa, kita end our session dengan surah Wal-Asr dan tasbih Farah.